والاستكفاء والإثمان والاستفادة ويحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Surah 35 bagaimana? Sombong sekali. Qala al-muallif rahimahullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meneruskan riwayatnya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aw minhu khiffatan fatafarraqa anhu rijal ila manazilihim wa hawaijihim mustabshirin wa akhallu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa fa baina nahnu ala dhalika lam takun ala mithli halina fi ar-raja'i wal farhi qabla dhalik. Artinya pada hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka melihat daripadanya ada keringanan pada awal siang. Lalu orang-orang laki-laki berpisah dari Rasulullah. Mana ada keringanan nak Rasulullah nak pakai stabil sikit. Mula nak stabil. Atau orang laki-laki berpisah dari Rasulullah. Artinya nampak Rasulullah macam nak stabil tu. Baliklah. Penjara tu. Berpisah dari Rasulullah pulai ke tempat masing-masing bagi menunaikan keperluan masing-masing. Kerja masing-masing lah. Perjalanan nampak Rasulullah macam ada ringin, macam stabil sikit, baliklah. Tinggalkan dengan kaum wanita, semua wanita ada lagi. Maka ketika kami dalam keadaan demikian, yang kami tidak berada dalam keadaan yang sedemikian sebelum ini, dalam keadaan kegembiraan dan harapan. Macam ada harapan anak Rasulullah stabil. Masuk suka lah, mudah. Jadi Sayyidatuna Aisyah meneruskan, sama lagi cerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhrujna anni hadzal malaku yasta'zinu alayya." Fa kharaja man fil baiti ghairi wa ra'suhu fi hujri fajalasa wa tanajjaytu fi janibi baiti fanada al malaku tawilan thumma annahu da'ani فأعاد رأسه في هجري وقال للنسوة ادخلنا فقلت ما هذا بحس جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يا عائشة هذا الملك الموت جاءني فقال إن الله عز وجل أرسلني وأمرني ألا أدخل عليك إلا بإذنه فإن لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي دخلت وأمرني ألا أقبضك حتى تأمرني فماذا أمرك فقلت أكفف عني حتى يأتيني جبريل عليه السلام فهذه الساعة جبريل. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarlah kamu semua dari tempat ini. Rasulullah atau ayat dulu bahawa malakul maut ini meminta izin masuk kepadamu. Maka keluarlah semua orang yang berada dalam rumah kecuali aku, Aisyah, kecuali Aisyah. Dan kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuan. Masa itu Rasulullah dalam pangkuan Sayyidatina Aisyah. Lalu baginda duduk dan aku berpindah ke tepi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap, mana yang bisik. Dia bisik, tak terkejut dia dengar.
dengan malakul maut, yang malaikat maut. Kemudian beliau memanggil aku. Lalu baginda meletakkan kembali kepalanya dalam pangkuan itu. Dan baginda bersabda kepada wanita-wanita itu, masuklah. Maka lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah itu suara Jibril alaihissalam? Aisyah pernah ada yang dia baginda lalu menjawab, tidak, hai Aisyah. Itu suara malakul maut yang datang kepadaku. Ia mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla telah memutuskan datang kepadaku dan menyuruh aku bahawa aku tidak bahawa aku tidak akan masuk kepadamu tanpa izin. Malaikat maut kepada baginda Nabi, aku tak masuk Nabi dengan izin. Maka jika engkau tidak mengizinkannya, aku akan kembali. Kita pukul orang panggil sohbat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, walaupun ada depan mata kita, orang yang ada hatinya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya ada mahabbah, rasa sepuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Kalau kita buat majlis, kita buat apa seumpamanya, kita hormat selayaknya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Dia kata Rasulullah wafat, kita biasa tidak support. Bahkan tidak sempurna iman seseorang melainkan jadikan Allah dan Rasul lebih daripada kasih pada segalanya. Tetapi jika engkau izinkan kepadaku, nescaya aku masuk. Mereka mahu. Kerana Allah menyuruhku bahawa aku tidak mengambil nyawa engkau, sehingga engkau mengizinkan kepadaku mengambilnya. Ini ayatnya kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata taklah kata hajar bila-bila. Macam mana berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tuhan Isra Mi'raj ada bersih malaikat hok dia ibadah. Dia sujud asal. Jadi akak tu dia tak pernah akak pada sujud tu. Nanti masa tu Rasulullah bagi. Hormat ada Rasulullah bagi. Begitu hormat ada malaikat rokok sama-sama. Dia tak pernah akak mereka. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ada akak. Kita Allah nak diri buat begitu. Apa nak diri kan? Allah bagi tu. Apa nak diri kan? Duduk boleh selawat. Dah jadi adat kebiasaan. Dah ada adat yang mengagamanya. Bahawa kita kita takzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat dah. Walaupun wafat dah kita takzimkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah ada jadi tu? Tanda bagi jadi adat kebiasaan. Kita selawat, selawat tu kita berdiri, ada tu selawat kita berdiri jadi jadi kebiasaan dan kita nak menandakan kita nak ta'zim. Jadi kita nak ta'zim kalau kita berdiri lah. Apa nak kira sangat siapa kata bila nak berdiri duduk boleh. Pada kata orang besar, orang ada pakak dunia, mari dia duduk gitu ke? Bangun juga, habiskan bangun juga. Maka kita nak berdiri lawak ni atas asal kita nak ta'zim muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa kita banyak sangatnya. Tengok malaikat kita mulai. Maka jika engkau tidak mengizinkannya, aku akan kembali.
Tetapi jika engkau izinkan kepadaku, nescaya aku masuk. Karena Allah menyuruhku bahawa aku tidak mengambil nyawa engkau, sehingga engkau mengizinkan kepadaku mengambil. Maka apakah arahanmu kepadaku? Lalu aku menjawab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lalu aku baginda Nabi, engkau tunggu sekejap sehingga datang kepadaku Jibril alaihissalam. Maka ini saat Jibril, ini apa Jibril? Masa Jibril. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa jaa Jibril fi sa'atihi fa sallama fa 'araftu hissa. Wa kharaja ahlul bait fa dakhala wa qala inna Allah 'azza wa jalla yaqra'u 'alaika as-salam. Yaqulu kayfa tajidu wa huwa 'alam alladhi tajidu mink. Walakin arada an yazida karamataka wa sharafaka 'ala khalqi wa an takuna sunnatan fi ummatik. Faqala أجدني وجعا وقال أبشر فإن الله تعالى أراد أن يبلغك ما أعد لك. فقال يا جبريل إن ملك الموت استأذن علي وأخبره القضاء. فقال جبريل يا محمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد. لا والله ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أن ربك يتم شرفك وهو مشتاق. قال فلا تبرح إذا حتى يجينا. Artinya maka datanglah Jibril pada saatnya, lalu memberi salam kata Aisyah, aku kata aku kenal suara ni, percaya suara ni. Maka semua ahli keluarga itu keluar, lalu dia masuk sambil berkata, bahawa Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepada engkau dan berfirman, bagaimana keadaan engkau mendapati diri engkau, bagaimana apa khabar Nabi. Tetapi dia berkehendak bahawa dia menambahkan, Allah berkehendak menambahkan karamah, kemuliaan dan kemuliaan kepada engkau, dan bahawa dia ingin menyempurnakan karamah engkau dan kemuliaan engkau atas sekalian makhluk. Dan itu adalah menjadi sunnah bagi umat kau. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril, aku dapati diriku sakit. Jibril, lalu aku sakit ni, kata Nabi kata. Jadi Jibril lalu jawab, bergembiralah bahawa Allah Ta'ala menghendaki menyampaikan kepada engkau apa telah disediakan kepada engkau. Apakah tidak diberitahu apa yang dikehendaki akan engkau? Ayat berkuafah ni. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, wahai Jibril, bahawa malaikat maut meminta izin masuk padaku. Malaikat maut tadi Jibril. Lalu baginda menerangkan berita itu kepada Jibril. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan Muhammad rindu kepadamu. Apakah ia tidak memberitahu apa yang dia kehendaki? Demi Allah, malaikat maut itu tidak akan minta izin dari siapa pun untuk mencabut nyawa siapa pun selama-lamanya, melainkan bahawa Tuhan hendak menyempurnakan kemuliaan engkau, dan dia rindu kepada engkau. Kat kerja malaikat maut, kita tanya orang dulu nak ambilnya, kita tanya dulu, boleh kau nak ambil ni? Tak ada. Melainkan Allah Subhanahu wa taala nak menyempurnakan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rindu ini tidak rindu dengan perasaan ego kita kayak gitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau bersama berada di sisiku sehingga malaikat maut itu datang kepadaku. Kata Jibril, dan manusia Tuhan bawa kita sinilah, mereka mahu kepada aku, engkau ke sinilah, kata Aisyah radhiyallahu anha meneruskan riwayatnya, wa uzina lin-nisa fa qala ya Fatimatu inni minni fa akabbat alaihi fa nadaha fa rafa'at ra'saha wa 'aynaha talma'u wa ma tutiku kalam thumma qala inni minni ra'sak فأكبت عليه فناجاها فرفع رأسها وهي طلحت وما تطيق الكلام
فكان الذي رأينا منها عجبا فسألتها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال إني ميت اليوم فبكيت ثم قال إني دعوت الله أن يلحقك بي في أول أحدي ويجعلك معي فضحكت وأدنت ابنيها منه فشمهما. Artinya baginda pun lalu memberi izin kepada kaum wanita untuk masuk. Pada itu Rasulullah bagi izin kaum wanita untuk masuk, dan kemudian baginda bersabda, wahai Fatimah, dekatlah. Amai sini dekat. Fatimah anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah pun menelungkup atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dekat Nabi, peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berbisik kepadanya atas waktu sebelum bismillah pada Sayyidah Fatimah. Kemudian Fatimah mengangkat kepalanya dan air mata itu apa cucu dia nampak. Fatimah macam nangis. Cucu nampak solusi. Dia tidak mampu berkata-kata sampai kata kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Aku masuk kenapa? Oh ya, nanti berbisik lagi. Dekatkan kepalamu kepadaku." Sekali lagi. Lalu Fatimah melungkup kepalanya kepada baginda. Kemudian dia mengangkat kepala dan tersenyum. Senyum pula Fatimah. Maka kami merasa hairan. Aisyah kata pelik lah melihat Fatimah demikian. Tadi jadi senyum pula. Lalu baginda bertanya kepada dia. Lalu kami bertanya kepadanya. Tapi saya bertanya lah Fatimah. Maka dia menjawab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku bahawa dia akan mati, baginda Nabi akan wafat pada hari ini. Lalu aku nangis. Kemudian baginda bersabda pula bahawa baginda berdoa kepada Allah supaya dimasukkan aku ke dalam syurga. Itu Fatimah yang awal masuk syurga. Orang ni mana Fatimah ni wanita pertama daripada keluarga akan meninggal dunia dan adalah ketua wanita ahli syurga. Ada Fatimah ni. Maka aku tahu. Kemudian dia mendekatkan dua anaknya, lalu Husain, lalu baginda mencium mereka berdua. Jadi begitu orang kedua ni kata Sayyidah Fatimah akan masuk syurga ni, menghapuskan kesedihan kerana jaminan kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan lagi, wa jaa malakul maut fasallama wasta'zana fa'azina lahu faqala al-malak ma ta'muruna ya Muhammad qala alhidni bi rabbi al-an faqala bala bi yawmika hadha amma inna rabbaka ilayka mustaq wa lam yataraddad an ahadin taraddud fi anki wa lam yanhani an ad-dukhul ala ahadin illa bi idzni ghayri walakin sa'atuka amamaka wa kharajak. Artinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meneruskan riwayatnya. Maka datanglah malakul maut, lalu dia beri salam minta izin masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri izin masuk kepadanya. Malakul maut berkata, ditanya, apakah engkau menyuruh kami hai Muhammad? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubungkan aku dengan Tuhanku sekalian. Malakul maut jawab, ya, dari hari ini bahawa Tuhan engkau rindukan engkau, tidaklah ia berulang-ulang kepada seorang sebagaimana berulang-ulang kepada engkau, dan dia tidak melarang kami masuk kepada seorang tanpa minta izin daripadanya selain engkau. Kalau masuk akan minta izin dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mulia dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saat engkau telah tiba di hadapan engkau, lalu malaikat maut itu keluar dahulu. Aisyah berkata, wa kharaja Jibril fa qala assalamu alayka ya Rasulullah hadha akhir ma unzila fi ila al-ardi abadan tuwiya al-wahyi wa tuwiya ad-dunya wa ma kana li fi al-ardi hajatan ghayra
wa ma li fiha hajatan illa huwa summa luzuma mawqifi. Artinya datang Jibril alaihissalam serta mengucap sana. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga penghabisan kalinya aku turun ke dunia selama-lamanya. Pada malaikat Jibril, yang mananya kita menyampaikan wahyu, wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu tak ada turun lagi dah menyampaikan wahyu. Jadi apa dia kata wahyu terakhir dan penutup risalah kenabian ada Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dipakaikan, mana menghentikan wahyu dan diputuskan urusan di dunia. Maka tiada lagi bagiku keperluan selain hadir kepada engkau. Setelah itu aku akan tetap berada di tempatku. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.